Rupanya ini punca sebenar kenapa Kuli tarik amanah untuk bergabung. Kemah besar, Najib beri amaran pada Pakatan Harapan jika mahu kerjasama dengan Bersatu. Isu kapal selam Skopin, sebenarnya Tun M yang terlibat. Faizal Azumu beri sebab kenapa Bersatu masih dalam kerajaan. Isu kemah besar, Hadi dakwa ada kucing dan tikus. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah mungkin dihantui rasa bersalah kerana menyebabkan UMNO Kelantan jatuh sejak 32 tahun lalu hingga mengakibatkan beliau mengambil keputusan mengetuai Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan dalam usaha menumbangkan kerajaan PAS pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob berkata, tindakan Tengku Razali yang lebih sinonim dengan Kuli itu mungkin ingin merebus rasa bersalah yang dilakukan terhadap UMNO pada 1988. Bagi saya jelas apa peristiwa besar berlaku pada ketika itu. Peristiwa malam bagi UMNO Kelantan kerana perpecahan dalaman parti kerana PAS bergabung semangat 46. UMNO jatuh di Kelantan sehingga hari ini dan masih lagi berikhtiar untuk cari kemenangan. Barangkali Kuli merasakan menjatuhkan UMNO di Kelantan ketika itu satu kesilapan besar, katanya ketika dihubungi portal FMT. Untuk rekod, Kuli merupakan tokoh politik dari Kelantan yang pernah mengasaskan Parti Melayu Semangat 46 pada 1988 sebelum menyertai semula UMNO pada 1996. Sejak pilihan raya umum 1990, Kelantan berada di bawah pentadbiran PAS selama lebih 3 dekad. Ahmad Jazlan yang juga ahli Parlimen Machang turut menyeru rakan-rakannya yang berada dalam UMNO supaya belajar daripada kesilapan. Generasi UMNO Kelantan termasuk saya terpaksa mewarisi legasi perebutan jawatan dalam parti yang sepatutnya jadi iktibar kepada generasi akan datang. Inilah akibatnya kalau kita sanggup lakukan apa sahaja demi untuk mendapatkan jawatan, kesalnya. Ahmad Jazlan berkata demikian ketika ditanya mengenai langkah Tengku Razali yang mengetuai Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan dan membuka ruang bekerjasama dengan Pakatan Harapan dalam usaha menawan Kelantan. Media sebelum ini melaporkan satu pertemuan dan perbincangan awal di antara ahli Parlimen Gua Musang itu dengan pimpinan Amanah Negeri sudah diadakan di Kota Baru. Difahamkan pertemuan itu disusuli dengan program berbuka puasa bersama baru-baru ini. Antara yang hadir ialah Pengerusi Amanah Kelantan Muhammad Hussein, bekas Pengerusi Amanah Kelantan Wan Abdul Rahim Wan Abdullah, Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan dan barisan anggota Jawatan Kuasa Amanah Negeri. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata pihaknya belum mengambil sebarang tindakan terhadap veteran UMNO itu. Kita menunggu laporan lengkap daripada Badan Perhubungan UMNO Kelantan. Setakat ini belum ada apa-apa tindakan akan diambil, katanya. Tidak semudah yang disangka apabila Parti Peribumi Bersatu Malaysia bersedia untuk berunding dengan mana-mana parti, termasuk menyertai agenda kemah besar bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bagaimanapun berkata, Bersatu perlu mengambil iktibar daripada gabungan parti pembangkang sebelum ini yang terbukti rapuh dan tumbang selepas 22 bulan menjadi kerajaan. Itu pilihan dia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi kita harus sedari bahawa tak semudahnya dia boleh kerjasama dengan sebuah pihak. Ini berdasarkan pengalaman di mana Pakatan Harapan 2.0 dulu. Janganlah jadi Pakatan Harapan 2.0. Maknanya satu pakatan yang rapuh, satu pakatan yang tidak selari dari segi ideologi dan juga dasar-dasar utama negara tak mungkin kekal. Kalaupun berlaku, tapi rakyat mesti faham bahawa masa depan mereka tidak terjamin kalau sekiranya satu pakatan yang tidak jujur sebenarnya, katanya kepada pemberita di TH Hotel Kelana Jaya. Muhyiddin selaku Presiden Bersatu memberi bayangan parti itu bersedia menyertai agenda kemah besar yang dibawa oleh blok pembangkang apabila menyatakan kesediaan berunding dengan mana-mana parti bagi menghadapi PRU15. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata kerjasama antara parti penting bagi memastikan saingan satu lawan satu dengan Barisan Nasional pada PRU15 sekaligus mengelak perpecahan undi. Tambah Najib, kemah besar tidak lebih sekadar satu gabungan sekadar untuk mengambil kesempatan semata-mata untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya akan datang. Ia lebih merupakan satu pakatan yang oportunistik, mengambil kesempatan sahaja semata-mata nak meraih kemenangan. Tetapi asas untuk mereka tubuh satu kerajaan yang kukuh, viable dan meyakinkan tidak akan menjadi kenyataan, katanya lagi.
Najib Razak berkata, siasatan pihak berkuasa semasa Pakatan Harapan memerintah tidak menemui bukti mengaitkan beliau dengan dakwaan rasuah dalam urusan pembelian kapal selam Perancis Copin pada 2002. Malah bekas Perdana Menteri itu berkata, bukan beliau yang pilih dan runding pembelian kapal selam itu walaupun beliau Menteri Pertahanan pada masa itu. Perdana Menteri keempat yang pilih kapal selam itu dan berunding dengan Perancis. Katanya berhubung perjanjian 1.2 bilion ringgit itu. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim baru-baru ini mahu kerajaan menyatakan pendirian sama ada individu yang terlibat dalam skandal Copin akan dihadapkan ke mahkamah selepas media melaporkan Mahkamah Perancis menyiasat syarikat pertahanan Thales dalam siasatan ke atas dakwaan rasuah dalam penjualan kapal selam kepada Malaysia. Najib menyifatkan dakwaan beliau membeli kapal selam tersebut sebagai propaganda dan cerita yang dimainkan Pakatan Harapan sejak lebih 10 tahun lalu. Beliau turut mengingatkan bahawa Perancis menyiasat isu itu sejak 2010. Katanya siasatan ke atas kes rasuah kapal selam itu dibuka semula semasa pentadbiran Pakatan Harapan dan disiasat sepuas-puasnya. Langsung tidak ada bukti saya berkait dengan rasuah kapal selam. Sekarang pun masih siasat dan belum didakwa secara rasmi, katanya. Tidak timbul soal keikhlasan bersatu untuk bekerjasama dengan parti lain bagi menentang Barisan Nasional dalam PRU15 meskipun mereka masih lagi bersama UMNO dalam kerajaan, kata timbalan presidennya Ahmad Faizal Azumu. Tegas Faizal yang juga Menteri Belia dan Sukan, apa yang pasti adalah bersatu konsisten melawan kemungkaran dan salah guna kuasa. Perkara ini akan kami teruskan dan ianya merupakan agenda utama perjuangan. Mungkin ada pemimpin sukar untuk memahaminya, namun usaha kami akan diteruskan. Katanya ia jelas apabila kepimpinan parti sebelah suara untuk tidak menyokong mana-mana pemimpin yang terpalit dengan gejala rasuah serta salah guna kuasa. Jelas, kami tidak akan menyokong pemimpin-pemimpin yang terpalit dengan gejala rasuah serta salah guna kuasa. Kami berusaha memberi kesedaran kepada rakyat untuk turut menolak pemimpin seumpama ini. Kami berterusan berusaha membantu membangunkan negara dengan mengamalkan ketelusan, keadilan dan berkebajikan, kata ahli Parlimen Tambun itu kepada Portal Malaysia Kini. Faizal berkata demikian mengulas kenyataan pemimpin DAP yang mempersoalkan keikhlasan bersatu untuk bekerjasama dengan parti lain bagi menentang Barisan Nasional dalam PRU15 sedangkan mereka masih lagi bersama UMNO dalam kerajaan. Bekas Ketua Pemuda DAP Howard Lee dilaporkan berkata, sekiranya bersatu ikhlas ingin melihat tabir urus negara yang lebih baik, mengapa tidak memikirkannya sebelum mengkhianati Pakatan Harapan? Kata Howard, bersatu merupakan rakan gandengan bersama UMNO dalam kerajaan sekarang. Justru sekiranya bersatu ikhlas hendak melawan UMNO dan hendak menunjukkan ketelusan berjuang demi kepentingan negara, mengapa masih bersama mereka dalam kerajaan? Soalnya. Mengulas lanjut, seorang lagi pemimpin bersatu berkata, kenyataan kepimpinan DAP itu jelas memperlihatkan yang mereka tidak faham situasi. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, DAP tidak faham bahawa parti lawannya itu tidak melawan kepimpinan UMNO secara keseluruhannya. Sebaliknya, Muhammad Faiz berkata, bersatu menentang kluster mahkamah yang mendominasi UMNO ketika ini. Mereka tidak faham konsep perpaduan nasional. Perlulah berteraskan penyatuan pribumi itu sendiri terlebih dahulu. Sewajarnya Howard menyerahkan hal rundingan antara Pakatan Harapan dengan bersatu ini kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan, seperti mana kami menyerahkannya kepada Biro Politik Parti kami untuk berbincang mengenainya, katanya. Bagaimanapun mengulas soal khianat yang dinyatakan Howard, Muhammad Faiz berkata, ianya dari perspektif parti lawannya sahaja. Khianat itu dari perspektif pihak yang sentiasa membuat desakan dengan kerap agar individu tertentu dapat diangkat jadi Perdana Menteri tanpa menghiraukan persepsi rakyat terhadap imej kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Mereka iaitu PKR dan DAP masih mendukung watak yang sama untuk jadi Perdana Menteri sejak 20 tahun lepas. Apa masalahnya untuk berunding dengan bersatu di blok kerajaan kerana Pakatan Harapan sendiri pun rela membuat MOU dengan pihak kerajaan? Soalnya. PAS berpendirian menolak kerjasama khemah besar dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15. Presidennya Abdul Hadi Awang berkata, parti itu enggan bersama dengan parti-parti dalam khemah besar Pakatan Harapan yang diumpamakan sebagai tikus dan kucing yang boleh bercakaran antara satu sama lain. PAS ada kumpulan sendiri dan kita masih terus melaksanakan agenda perpaduan ummah. Kita tidak ikut khemah besar kerana di dalamnya ada tikus, kucing dan macam-macam. Kita bukan khemah, kita bawa agenda perpaduan ummah, katanya menurut laporan Utusan Malaysia. Dalam pada itu, Hadi membayangkan agenda perpaduan yang didukung PAS disertai Bersatu, UMNO dan golongan bukan Islam yang tidak ekstrim. Rabu lalu, pengarah pilihan raya PAS Sanusi Matno berkata, parti itu tidak akan menyertai khemah besar yang dicadangkan Pakatan Harapan mengambil kira pengalaman 20 tahun bersama PKR dalam Pakatan Harapan. Beliau berkata perbincangan berhubung kerjasama politik itu membabitkan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dengan PAS hanya komponen dalam Perikatan Nasional. Rancangan mewujudkan khemah besar dalam kalangan parti pembangkang kini hangat diperkatakan, terutama Pakatan Harapan yang bermatlamat
menewaskan Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Biarpun belum diperincikan wujud perbezaan pendapat dalam kalangan pimpinan utama Pakatan Harapan berhubung konsep gabungan itu apabila Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata konsep yang dipersetujui dalam resolusi Port Dickson adalah kerjasama blok pembangkang tanpa membabitkan Perikatan Nasional yang diterajui bersatu. Pendirian Anthony itu senada dengan pendapat Presiden Amanah Mohamed Sabu bahawa tidak timbul cadangan untuk menarik penyertaan Perikatan Nasional apatah lagi PAS ke dalamnya. Bagaimanapun nada timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub sedikit berbeza yang melihat keperluan membuka ruang perbincangan dengan Perikatan Nasional khususnya bersatu.